خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah Huda binti Idrus daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kepujian Pengajian Islam. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan memberi sedikit huraian penerangan tentang proses pentafsiran Al-Quran pada zaman tabi'in dan juga tadwin. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh untuk kita lihat apakah proses-proses yang dilakukan untuk kita mendapat ibrah daripada tafsir. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk kita mendalami bagaimana proses-proses yang dilakukan semasa mentafsir pada zaman tabi'in dan tadwin, ini saya terangkan dulu apakah itu makna bagi perkataan tafsir. Jadi tafsir ialah dari sudut bahasa, iaitu keterangan dan kenyataan. Dari segi istilah pula, ia ialah ilmu yang membicarakan perihal Al-Quran berdasarkan dalil-dalil terhadap maksud dan tujuan Allah sekadar yang termampu oleh daya pemikiran manusia. Sesetengah ulama memberikan pengertian tafsir sebagai merangkumi perkara-perkara yang berhubung dengan kedudukan kalamullah yang dimulai dari sudut sanad atau sandaran lafaz dan pengertian makna yang berhubung dengan sesuatu hukum. Ini termasuklah dalam tafsir terdapat sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat dan masa sesuatu kejadian itu berlaku. Kalau dalam bahasa Arabnya kita lebih panggil asbabun nuzul lah. Okey, seterusnya ialah sesuatu penafsiran yang dapat diterima sebagai hujah oleh ahli-ahli tafsir mestilah mengandungi susunan ilmu bacaan iaitu al-qiraat yang lengkap, ilmu usul dan ilmu bahasa yang melingkupi nahwu, saraf, balaghah, bayan, badi' dan sebagainya. Para ulama menyebutkan bahawa antara semulia-mulia ilmu walaupun tidak secara mutlak ialah ilmu tafsir. Jadi itu antara kepentingan ataupun antara poin-poin kenapa ilmu penafsiran ini sangat berkembang daripada zaman para sahabat sehinggalah kepada zaman tabi'in dan juga tadwin. Jadi pada zaman tabi'in, ulama pertama yang berusaha ke arah penulisan dan mencatat tafsir berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk buku adalah daripada kalangan ulama tabi'in yang dipelopori oleh Mujahid. Antara ulama terkenal yang menjadi pengumpul dan berusaha untuk mengumpulkan segala tafsir ayat-ayat Al-Quran yang bersairan itu ialah Sufyan ibnu Uyainah, Waqi' bin Al-Jarrah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Ishaq bin Rawahiyah. Ramai daripada kalangan para sahabat yang terkemuka telah berpindah ke kota-kota yang baru dibuka kerana wilayah Islam yang sudah mula terbuka luas pada zaman tabi'in menyebabkan munculnya beberapa aliran di berbagai kota yang dipimpin oleh para sahabat. Mereka yang paling terkenal dalam kalangan ahli tafsir ialah Mujahid ibnu Jabbar dan Zaid ibnu Jubair. Sebagai rumusan awal bagi penyampaian hari ini, majoriti ilmu tafsir masih terus wujud dalam bentuk pengajaran dan riwayat secara lisan. Pembukuan ilmu tafsir yang berlaku pada zaman tabi'in masih belum pesat, cuma apa ketara dan jelas ialah pada waktu itu unsur-unsur Israiliyat mula menyelinap masuk ke dalam disiplin ilmu tafsir. Ulama tabi'in telah menyusun dan menulis kitab tafsir dengan lebih teratur pada peringkat zaman itu. Mereka telah mulai menulis tafsir yang merangkumi atau melengkapi semua surah-surah dalam Al-Quran. Antara lain di dalam kitab tafsir At-Tabi'in, majoritinya mengandungi perkataan-perkataan sahabat. Jadi, di manakah sumber yang mereka peroleh untuk mentafsir Al-Quran pada zaman tabi'in ini? Pertama, mereka berpegang kepada penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Kedua, kemudian mereka berpegang kepada penjelasan-penjelasan Rasulullah yang mereka terima menerusi riwayat para sahabat. Ketiga, mereka juga bersandarkan kepada tafsiran para sahabat. Keempat, di samping itu mereka juga mengambil pandangan golongan ahli kitab. Kelima, akhirnya para pentafsir dari kalangan tabi'in berpegang kepada apa sahaja yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka menerusi ijtihad dan pemikiran mereka sendiri.
Jadi sebagai rumusan pentafsiran pada zaman tabi'in, kita dapat nilai bahawa setiap penilaian yang dibuat bahawa tafsir at-tabi'in itu mempunyai nilai tertentu, iaitu seandainya tafsiran dan ijtihad mereka semata-mata tanpa berasaskan ijtihad Rasulullah, maka tafsiran dan pandangan ulama tabi'in itu merupakan satu ijtihad yang tidak wajib diikuti. Seterusnya, sekiranya tafsiran dan ijtihad ulama tabi'in itu dengan berasaskan kepada ijtihad Rasulullah, maka ia merupakan satu ijtihad yang wajib diikuti. Pada zaman tabi'in, dalam tafsiran khususnya telah berlaku pencampuran serta meresapnya unsur-unsur Israeliat. Hal tersebut berlaku lantaran tabi'in mula bergaul rapat dengan orang-orang Yahudi yang berada di persekitaran Madinah. Pada zaman tabi'in telah timbul dan berlakunya perselisihan faham di dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran di antara mereka. Seterusnya kita pergi pula kepada pentafsiran Al-Quran pada zaman Tadwin. Zaman ini atau penggerakan pembukaan ilmu tafsir secara khususnya berlaku pada zaman akhir pemerintah Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Pembukuan tafsir atau juga zaman tabi'in berlaku pada akhir kurun kedua Hijrah yang berlangsung selari dengan pembukuan hadis dapat dibahagikan kepada 4 peringkat. Peringkat pertama, pembukuan tafsir dan hadis. Tokoh pemula dan pelopor antaranya ialah Su'bah Ibn al-Hajjaj, Waqi' Ibn al-Jarrah dan Sufyan Ibn Uyairiyah. Seterusnya, peringkat kedua, peringkat pengasingan di antara proses dan tafsir dengan hadis, yang mana munculnya ulama seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir al-Tabari, Abu Bakar bin Ibnul Munzir al-Nisaburi. Tafsiran mereka ini berdasarkan kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Pada peringkat ketiga, pentafsiran dilakukan dengan memotong sanad-sanad atau juga meninggalkan sanad-sanad yang menyebabkan berlakunya tafsir yang sahih dengan tafsir yang tidak sahih. Selain itu, munculnya tafsir palsu serta berlaku pemahaman daripada unsur-unsur Israeliat. Pada peringkat keempat, ahli tafsir menggunakan pendapat sendiri dalam pentafsiran yang dikenali sebagai tafsir bil al-ra'yi, yang mana semua ayat diulas mengikut selera ulama yang pakar dalam bidang tertentu. Seterusnya kita pergi kepada perkembangan tafsir zaman Tadwin. Zaman Tadwin dapat dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu tafsir zaman mutakhirin. Zaman ini berlangsung selama hampir 8 abad, iaitu bermula dari awal abad ke-4 hinggalah abad ke-12 Hijriah. Pada peringkat zaman ini juga, perkembangan dakwah Islam dan kuasa politik bergerak amat meluas, meliputi daerah Parsi, Asia Tengah, India, Turki, Afrika Selatan dan juga Asia Tenggara. Ilmu-ilmu seperti ilmu hadis, ilmu fiqh, sejarah, usul fiqh, ilmu bahasa dan sastra telah menuju pengkhususannya, iaitu ilmu yang berdiri sendiri, kesan pertembungan kebudayaan, politik dan pemikiran asing. Antara tahun 322 hingga 542 Hijrah merupakan tahun berlangsungnya perkembangan pentafsiran Al-Quran dengan gemilang sekali. Ahli tafsir melakukan penikmatan semula terhadap riwayat-riwayat tafsir yang diragui, khasnya yang berasal daripada Israeliat dan Nasrani. Ulama juga telah melakukan usaha menyelaraskan tafsiran mereka sesuai dengan pemikiran umat Islam dan dilakukan berdasarkan sepenuhnya riwayat-riwayat hadis yang sahih serta kaedah-kaedah tanah. Ulama juga telah melakukan usaha menyelaraskan tafsiran mereka sesuai dengan pemikiran umat Islam dan dilakukan berdasarkan sepenuhnya riwayat-riwayat hadis yang sahih serta kaedah-kaedah bahasa Arab juga, kaedah-kaedah ijtihad yang digariskan pada masa itu. Kitab-kitab tafsir secara khususnya menitik beratkan aspek tertentu, iaitu tafsir yang ditinjau dari sudut ilmu bahasa dan tata bahasa. Di antaranya ialah tafsir Al-Kashaf oleh Al-Zamakhsyari, tafsir Ma'ani Al-Quran oleh Al-Zujaj, tafsir Al-Basit oleh Al-Wahidi. Yang kedua, tafsir yang menitik beratkan tentang sifat-sifat Allah. Di antaranya ialah tafsir Al-Mafatih Al-Ghaib oleh Imam Al-Razi. Tafsir yang meninjau dari sudut hukum dan ibadah pula di antaranya ialah tafsir Al-Qurtubi oleh Al-Qurtubi,
kitab Ihkam Al-Quran oleh Asy-Syafi'i. Seterusnya ialah tafsir yang ditinjau dari sudut kisah-kisah dan cerita-cerita terdahulu yang mana termasuk juga kisah-kisah berasal daripada orang Yahudi dan Nasrani. Di antaranya ialah tafsir Al-Khazin oleh Alauddin Ibnu Muhammad Al-Bakhwi dan juga Thalabi. Seterusnya ialah tafsir yang berhubungan dengan tasawuf. Di antaranya ialah tafsir Al-Tawri oleh Muhammad Shah bin Abdullah At-Tahuri. Seterusnya ialah tafsir yang memperkatakan tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Di antaranya ialah kitab Al-Mu'jam Gharib Al-Quran oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi daripada Sahih Al-Bukhari. Selain itu, terdapat juga kitab tafsir yang ditulis berdasarkan aliran politik serta akidah seperti tafsir Mu'tazilah dan tafsir Syiah. Jadi itu sahaja video untuk bagi tajuk dan penerangan kali ini. Okey, diharapkan segala yang disampaikan sedikit sebanyak dapat memberi ilmu pengetahuan yang baru dan kita semua dapat menyedari akan kepentingan tafsir supaya kita menjadi umat Islam yang hanya bukan tahu membaca Al-Quran tetapi celik makna di sebalik lafaz-lafaz Al-Quran yang kita sebut seharian, dan semoga Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kita di sana nanti. Terima kasih.